Terima kasih di atas laporan daripada Putri Alia dari tim MHI, dan itu dia pantauan yang kami buat di pasar yang berdekatan, Pasar Taman Tun Dr. Ismail. Ya, betul. Nah, dan di sana kita nampak enforcement ataupun penguatkuasaan pegawai yang membuat penguatkuasaan dan menjaga harga-harga tersebut untuk kita rakyat Malaysia. Tapi baru-baru ni macam saya tanya Hanif tadi betul. yang biasa pergi pasar kan. Sangat biasa. Jangan kantoi kan. Kan? Kita lelaki gantang pergi pasar tanah. Daripada RM7 lebih, kita nampak dia naik sebanyak 5 kali pada bulan September dan mendatangkan kebimbangan. Selalunya saya kalau pergi shopping itu, bila dah harga naik itu, ini bukan hari raya tau. Kenapa tiba-tiba begini kau cikit darah? Tanya terus Sebab kita dah biasa bila dia. Jadi kita bolehlah tanya itu apa boleh buat. Dan apa yang ditinjaukan oleh Putri Alia tadi, harga dedak semakin naik, itulah antara orang kata reason dia kenapa harga itu menaik secara dan mungkin ramai yang tanya berkenaan dengan penguatkuasaan. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas, kita bawakan sendiri bersama dengan kita dalam talian adalah Puan Nurul Syarina Mat Anwar, Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP Kuala Lumpur bersama kita. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami Puan. Tepat sekali dengan suaranya yang terang benderang begitu ya. Jadi apa yang kita dapat daripada tinjauan kita, harga dedak semakin naik, itulah dia punca kenapa harga ayam semakin meningkat. Ya, betul. Tapi bukan saja harga ayam, harga barangan lain juga, termasuk barangan-barangan yang tak makan dedak seperti sayur. Jadi boleh kita bertanya kepada pihak KPDN HGP, kenapa perkara ini boleh berlaku? Okey, sebagaimana maklum peralihan fasa daripada PKP kepada fasa pemulihan negara telah menyebabkan pelbagai sektor perdagangan ekonomi telah dibuka secara optimum. Ini bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Tidak dinafikanlah apabila kedai makan, restoran kan dah mula dibuka, boleh dine in dan sebagainya, maka permintaan terhadap barang-barang tadi termasuklah ayam, barang-barang runcit yang lain meningkat dengan mendadak. Kerana barang-barang ini menjadi demand utamalah pada ketika selepas pembukaan fasa pemulihan negara tersebut. Jadi orang kata adakah dedak itu salah satu faktor? Ia hanya salah satu faktor kecil sahajalah. Tepat sekali. Jadi memang masuk akal lah juga tentang supply dan demand. Bila ada supply yang tak cukup dan demand yang lebih, harga pasti akan melambung. Puan, kalau apabila berbicara mengenai Puan katakan tentang situasinya sekarang dengan pembukaan banyak lagi sektor. Jadi bagaimana sebenarnya pihak KPDN HGP sendiri di bahagian Puan lah untuk menetapkan harga, melihat kepada harga shilling yang telah pun diberikan ni Puan? Okey, bagi pihak KPDN HGP, pertama sekali adalah kita melihat kepada demand semasa lah. Nombor satu, apabila kita nak memastikan dalam menetapkan harga shilling, bekalan barang hendaklah mencukupi untuk berada di pasaran bagi keseluruhan masyarakat pengguna. Jadi apabila bekalan barangan telah dijamin mencukupi, kita akan melihat pula trend harga barangan tersebut bagi memastikan harga itu adalah harga yang boleh tidak membebankan pengguna dan juga tidak menjejaskan keuntungan peniaga. Walau bagaimanapun, untuk memastikan pemilihan barang, penetapan harga ataupun barangan ini tadi, kita pihak KPDN HGP dengan agensi-agensi kementerian yang lain akan mengadakan perbincangan bersama pemain-pemain industri utama di Malaysia, persatuan-persatuan, pemborong dan juga wakil-wakil peniaga. Ini bagi memastikan semua pihak kita mendengar apa pandangan dan juga cadangan daripada mereka terhadap cadangan-cadangan harga dan juga barang yang kita hendak kawal. Adakah itu juga sebab kenapa harga tidak boleh turun secara mendadak untuk menjaga kesamarataan antara rakyat yang membeli dan juga pemborong, peruncit dan juga wakil-wakil daripada persatuan? Saya boleh katakan ia adalah sebahagian daripada kesan lah, sebab bila mengadakan rundingan, pihak-pihak penternak, peladang, pemborong, mereka ada kos-kos yang mereka tanggung. Jadi di sini mereka sendiri perlu melihat semula kos-kos mereka sebelum buat keputusan mendadak. Jadi hasil rundingan dari semasa ke semasa, kita boleh lihat penurunan sedikit demi sedikit setelah mereka sendiri menyelaras semula kos-kos dan juga margin keuntungan mereka yang lebih munasabah untuk harga jualan kepada pengguna. Okey, baik Puan. Sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak menjemput Puan dan juga semua yang menonton kami di Malaysia pada pagi ini sebab kita ada dapatkan pandangan daripada para peniaga
peniaga berkenaan dengan isu yang kita utarakan ini. Mungkin mereka juga ada pendapat terutama berkaitan dengan peningkatan harga ayam pada ketika ini. Sama-sama kita saksikan. Macam pelik sikit lah. Biasa perayaan je yang naik kan. Ni macam sekarang baru bulan 9 hari tu dah naik tinggi. Tak pernah harga tinggi macam ni kan. Sekarang harga ayam RM9.5 sekilo. Sebelum ni pernah mencecah RM10.50 1 kilo. Memang harga dari supplier tu memang tinggi. Kita pun keuntungan kita sikit je. Biasanya saya jual ayam harga dalam RM8 macam tu kan. Sekarang dah satu hari pun dalam sampai RM10, RM10.5. Untung untuk satu ekor dalam berapa je, dalam RM1 lebih, RM2 macam tu. Okey, saya perasan dah lama dah yang harga ayam tu memang naik secara mendadak lah. Daripada RM6 lebih sampai sekarang RM8 lebih. Memang ada setengah kedai RM9. Ada setengah dekat mana-mana tempat kedai runcit yang kampung-kampung ke RM10 ke. Boleh mencecah, ada mencecah RM10. Turun ke ayam naik pun akak tetap dengan harga yang akak jual sebungkus RM6, tapi ayam tetap memang saiz yang sama. Produk saya memang ayam saja. Jadi untuk market ayam sekarang ni saya tengok memang semakin naik. Okey, and then harga dia memang drastik gila. Okey, sebab saya pun dah 3 tahun lebih kat sini. So ayam saya rasa this year cerita memang terlalu tinggi. Okey, memang affected kat kita orang yang berniaga, especially yang guna ayam saja, tak ada guna produk lain macam ikan ke apa-apa ke kan, seafood ke apa-apa. Jadi memang mendadak. Memang saya tak ada naikkan harga. So sekarang ni saya cuma boleh kejar volume sajalah. So kita harap harga ayam sekarang ni pun kau boleh back to normal lah orang cakap. Okey, standardizekan harga dia je lah. Itulah dia keadaan di Malaysia setakat ini. Ya, bukan saja di kawasan bandar, kawasan luar bandar juga melihat barangan atau harga ayam naik dengan secara mendadak dan tidak sekata ya. Tidak sekata ada yang mahal, ada yang murah di sini. Jadi baru-baru ini ada laporan ya Puan Sharina bahawa Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengatakan bahawa kenaikan harga barang di luar bandar mengatasi kadar inflasi di bandar dan nasional untuk tempoh 2 bulan berturut-turut. Jadi ada sebab untuk fenomena ini berlaku? Okey, sebagaimana kita maklum ya, apabila kawasan luar bandar tu jaraknya tu adalah lebih jauh sikit daripada kita kawasan-kawasan bandar. Jadi terdapat di situ kita boleh katakan kos-kos pengangkutan menjadi faktor tambahan. Pada masa yang sama, orang-orang tengah juga yang membekalkan daripada pemborong-pemborong utama, pembekal utama turut memberi kesan kepada perbezaan harga di luar bandar. Jadi untuk mengatasi masalah ini adalah kita memang kementerian akan sentiasa engage dengan pihak-pihak persatuan, pihak-pihak pembekal utama, peladang utama bagi memastikan bekalan dapat disampaikan dengan mengurangkan layer-layer dan juga sampai terus kepada di luar bandar itu bagi mengekang kenaikan harga yang terlampau berbeza dengan di bandar. Ya, saya setuju apabila Puan bercerita mengenai lapisan ataupun layer tersebut kan. Itu yang meningkatkan kepada supply dan demand dan harganya. Puan, mungkin buat kali terakhirnya sedikit pesanan kepada semua yang menonton sebab sekarang pasti termasuk kita lah risau dengan kenaikan trend harga ni, ada turun sikit, ada naik banyak. Jadi macam tu, macam mana Puan daripada pihak kementerian sendiri untuk memberikan jaminan bahawa semuanya adalah masih dalam kawalan dan masih lagi akan dikuatkuasakan penguatkuasaannya Puan? Okey, apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kesemuanya adalah pihak kementerian ada mewujudkan price catcher iaitu di mana kita ada satu apps untuk memantau harga-harga yang berada di pasaran. Okey, price catcher ini tadi adalah pengguna boleh menyemak harga daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain, membuat perbandingan mana yang lebih murah, mana yang lebih tinggi. Jadi pengguna ada banyak pilihan, pilih tempat yang dalam kadar harga munasabah yang menguntungkan pengguna, pilihan-pilihan yang boleh dibuat dalam memilih tempat untuk kita membeli belah, untuk kita mendapatkan barangan yang lebih munasabah. Jadi daripada segi yang lain, pihak kementerian juga ada menyediakan saluran aduan sekiranya ada kenaikan harga berlaku yang didapati tidak munasabah sebab pengguna-pengguna kita ni selalunya adalah pelanggan tetap di premis-premis pembeli ini tadi. Setuju. Jadi boleh mengadu kepada pihak kementerian melalui saluran aduan yang disediakan melalui e-aduan KPDN HEP
dan juga boleh melalui WhatsApp 0192794317. Ya. Okey, terima kasih di atas mewar-warkan nombor WhatsApp itu sangat penting. Jadi terpulang kepada hero-hero Melaya di luar sana untuk membantu KPDN HCP, membantu diri kita sendiri untuk memantau harga dan melaporkan peruncit atau pemborong yang melanggar harga bumbungnya. Ya, Puan, terima kasih banyak sekali lagi, selamat bertugas. Terima kasih sama-sama. Baik, itu dia Puan Nurul Syarina Mat Anwar, Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kuala Ceria Lumpur orang bersama dia. kita. Betul. Dia macam ni, kita jadi pengguna yang bijak, tapi dalam masa yang sama para peniaga pun perlulah menjadi peniaga yang telus kan, Tepat yang sekali. ada integriti, bertimbang rasa, sebab kita sama-sama terasa dengan keadaan semasa sekarang. Saya suka apa yang Hanif war-warkan sebentar tadi ya. Kadang-kadang peruncit ni pun ada juga yang orang kata bijak. Ada udang di sebalik mi lah dia katakan. Harga bila naik, dia kata kepada peniaga, harga dah naik, kena beli harga ni. Ya. Bila harga turun, dia tetapkan harga tu juga. Ya, dan dia still cakap supplier lah. Kan? Semua supplier punya pasal. Jadi itu semua kita mesti pantau sebagai pengguna yang bijak